Okey, 24 ni nak lebih kurang sama So mungkin daripada sini dia silap pada bahagian nak tukar revolution tu Sebab tu revolution per minute. So nak convert pergi kepada radian per second, darab dengan 2 pi radian bahagi dengan 60 60. second. Okey, tu kena ingat itu Okey, lepas tu bila katakan dia switch on, maksudnya inertia dia adalah 0 maksudnya omega naught dia 0. So bila dia ada kat situ dia ada nilai T, lepas tu dia ada nilai apa tu angular velocity, maksudnya dia ada omega, lepas tu nak cari alpha So tengok semula soalan yang macam ni. Okey. Yang ni 25 pun boleh salah Ramai ni. Ini apa dia masalah dia? Confuse dengan penggunaan formula ke macam mana? Okay. So kalau soalan tu dia minta beza dia ini saya nak ulang kali Kalau soalan tu dia minta macam the rate of heat tu maksudnya dq over dt. Ini kalau macam soalan yang ni dia minta the quantity of heat. Maksudnya kita dah just cari dia punya dq sahaja. Cari heat dia saja. So unit dia akan jadi joule lah. Tapi kalau the rate of heat tu akan jadi joule per second. Ataupun watt dengan unit dia pakai watt. Okay, so kalau tengok pada soalan kat sini, kita akan guna equation adalah d theta over dt equal to negative ka and dt over x. Okay, so daripada soalan ni dia bagi diameter. Okay, so bila ada diameter, okay, kita kena pakai cari A. So kena cari A. So maksudnya kita boleh guna A sama dengan pi r square. Yang ni kena ingatlah formula sebab dia tak diberi formula ni ataupun A equal to pi d square over 4. Okay, beza dia ke atas ni adalah radius. Ini radius. Yang di bawah ni diameter. Okay. So daripada diameter tu ditukar pergi kepada SI unit. Dan baru gantikan dalam equation. Dia boleh dua cara lah. Sama ada kita nak divide by 2 dulu untuk cari radius. Dan gantikan dalam formula yang ada radius. Tapi kena SI unit lah dia punya radius tu. Ataupun terus kepada pi d square over 4. Yang ni convert saja 3 cm tu kepada SI unit. Maksudnya A kita dah ada. Okay, K dah diberi. Okay, dan dia punya time pun dia ada 1 minute. Tapi time kat sini dah, maksudnya kita akan pergi kepada 60 second. Convert pergi kepada 60 second. Okay, dt. Okay, daripada mana dt ni? Okay, berapa nilai dt? Okay, daripada soalan dia beritahu in place in boiling water and the other and is placed in ice. Maksudnya kalau katakan dia macam ada dua kerut ni, satu boiling 100. Kalau kata ice, kosong. So kita akan buat nanti apa dia? Kosong tolak 100. Kosong tolak 100 Dan nilai X tu dah ada 0.6. Okay, so maksudnya kita ganti je lepas tu So akan dapatlah dq dia. Apa dia So boleh, apa boleh nanti boleh semak balik Okay. Sebab dia ada jawapan mungkin keliru ganti-ganti dapat kan. Okay. Itu 25. Okay, 26 tu sama je kaedah dia 26 Sebab 26 ni boleh betul. Dia lebih lah daripada ni daripada yang salah. Okay, yang 27 ni tengok balik unit-unit tu Tapi kalau ikutkan yang ni, kena convert pada unit yang liter tu je lah. Okay, kalau ATM tu dia boleh cancel sendiri sebab dia kata dia volume pressure is increased from 1 ATM to 3 ATM. So kita akan pakai macam P1 V1 equal to P2 V2. So untuk yang pressure tu kita boleh cancel dia punya unit, tak perlu nak convert. Tapi untuk volume kita dah dapat dalam liter, kita akan convert pergi kepada meter cube. Yang ni boleh ingat tak 1 liter sama dengan berapa ni? Ingat tak? 1 liter sama dengan ingat 1 liter sama dengan 1 decimeter cube ataupun 1 liter equal to 0.001 meter cube. Okay, ni biasa dalam SI unit ada punya dalam apa kita panggil sebagai STP tu standard temperature pressure tu Okay, tapi ni tu sorry standard temperature pressure tu dia lain dia punya volume dia ni dia memang pertukaran dia, conversion dia punya nilai Yang ni tak diberi. Kalau ada pun tengok balik pada yang constant value list tu ada tak ada Okay, tu untuk 27. Okay, untuk 28. Okay, 28 ni kira-kira sebab dia minta number of mole kan per unit volume. Jadi so, kita cari N over V maksudnya kita nak cari daripada sini
Dia bagi pressure, dia bagi temperature. Okay, yang ni temperature ni mesti dalam SI unit dalam apa tu absolute temperature. Maksudnya kita tukar temperature ni sama dengan 273.15 tambah dengan 30. So dapatlah dia punya temperature dia 303.15 Kelvin. Mesti convert. So temperature dah ada, pressure pun dia dah bagi. Dia minta cari number of mole per unit volume. Maksudnya daripada guna area gas PV equal to nRT. So yang soalan nak cari adalah N over V. So kita sebenarnya kita akan cari apa dia sebenarnya. P over RT saja. Okay, so ganti pressure memang dalam SI unit dah. Lepas tu R dia 8.31 dan temperature dia 303 So dah akan dapat jawapan tu sepatutnya. Okay. That's why unit dia kat sini adalah per meter cube Per meter cube sebab dia number of mole per volume. Kalau ada soalan tanya je Okay, kemudian 29 ni macam mana boleh salah 21 orang dapat 200 ni. Okay, confuse hati-hati lagi ni. Okay, so untuk dalam macam chapter 8.3 ataupun thermodinamik, dia akan pergi kepada yang first law saja kan. Bila first law, kita terus kepada formula Q equal to delta U plus W. Ni formula dia. Okay, heat equal to the internal energy plus dengan work done dia. Okay, bila kita tengok kepada soalan, okay, ni kena hati-hati Okay, kena baca. Jangan ambil dia punya value saja. Kena baca dia punya ayat sekali Okay, contohnya dia katakan 1000 joule it is added to the system. Maksudnya dia supply kepada sistem. So bila dia supply kepada sistem, that means Q tu adalah positive 1000 joule. Okay, itu satu. Kemudian 800 joule work is done on the system. Bila dia katakan on the system, maksudnya work done dia adalah negatif 800 joule. Kena ingat balik yang work done on, work done by. Kalau work done on tu negatif, work done by tu positif kan. Okay, so bila kita ganti kat situ nanti kita akan dapat kat sini nak cari delta U. So delta U sama dengan Q tolak W. So kita akan dapat nanti 1000 tolak dengan negatif 800. So kita akan dapat 1800 joule. So kita akan dapatlah jawapan dia yang kat bawah ni. Boleh clear tak macam ni? Boleh. Boleh. So kalau keluar soalan macam ni, ingat positif negatif tu jangan main ambil nilai ganti dalam formula je. Sebenarnya yang dapat 200 ni sebab dia ganti je kan. Ada ganti 1000 tolak 200. So 1000 tolak 800. So dapat 200. Sebab dia kan. Ni terpanggil jawapan yang mengacau gangguan ni. So tengok betul soalan macam ni. Okay, dan soalan yang last pun sama juga kan. Tapi yang last dia betul kan. Bila increase tu maksudnya increase ni dia lebih kepada positif, data U dia positif. Dan dia kata the system absorb 400 joule of heat. Bila dia absorb tu maksudnya dia supply jugalah So dia akan jadi positif juga. So positif kita nak cari dia punya work done. So maksudnya Q tolak dengan delta U. So 400 tolak 120 dapatlah 280. Tu memang kebetulan rezeki cepat nanti. Tapi kalau macam soalan tadi, ni kena hati-hati yang atas Okay. So boleh 30 soalan. Okay. Boleh. Masa Boleh. sempat jawab sebenarnya? Sejam. Sempat. Sempat tak jawab? Sempat. Ni mic tak jadi lagi tu. Sempat sebenarnya kan? Boleh tu. Okay. So, kita pergi kepada revision chapter 4 dengan chapter 6 sikit Kita tengok balik apa yang penting Okay, sebab itu kita baru revision sampai chapter 3 kan. So chapter 8 mungkin dah lupa nama Okay. So, kita pergi kepada chapter 4 terus Kalau learning outcome boleh tengok balik kepada Google Classroom masing-masing ataupun tengok pada notas dah di sebelah ni Dia punya Google Classroom apa tu dia punya learning outcome dia. Okay, cuma untuk kita highlight bagi chapter 4.0. Okay. So untuk 4.0 ni about dengan dia punya topik dia adalah forces So di bawah forces ni dia ada dua subtopik 4.1 dengan 4.2. Okay, maksudnya untuk yang 4.1 ni dia lebih kepada basic of force and free body diagram. Ada untuk yang 4.2 ni dia pergi kepada Newton's law of motion. Okay.
Newton's law of motion. Dan untuk yang 4.1 ni dia akan pergi kepada yang tajuk dia adalah basic of forces, and then dia akan tambah satu lagi adalah free body diagram. Okey. Yang kat sini lah yang kita belajar pasal fluid. Okey, kita pergi kepada tension, pergi kepada normal force, pergi kepada friction, dan pergi juga satu lagi adalah melibatkan external force, sama ada F pull ataupun F push. Okay. Tapi yang dia akan familiar adalah yang ni lah yang general dia akan tanya awak Maksudnya untuk free body diagram kita kena faham lah macam mana dia punya free body diagram jangan silap sebab bila katakan contoh macam tadi lah kalau katakan yang paling simple ni ada masalah lah So normal dengan weight safe. So kita boleh cari berapa dia punya force dia. Dan kalau tengok kepada soalan yang PSPM pertama pun kebanyakan bila free body diagram semua boleh jawab Ramai lah, mostly boleh jawab ramai. Okay, bukan semua ramai boleh jawab ataupun yang melibatkan yang tali tu tension dengan objek so ada tension, ada weight ke bawah. Okay, cuma nak kena hati-hati bila soalan tu dia melibatkan inclined plane. Yang ni kena hati-hati sikit Contoh kalau ada inclined plane, kalau dia punya surface tu maybe dia bagi smooth surface ataupun rough surface, itu kena jaga-jaga. Kalau smooth dia akan jadi macam mudah lah. Okay, sebab smooth dia cuma akan ada normal dengan weight ke bawah saja dia akan ada this one saja. Tapi kalau katakan dia berkenaan dengan rough surface, kalau dia kata dia rough surface, so dia akan ada friction ke belakang. Maksudnya ini yang kita nak kena resolve lagi. Banyaklah sebenarnya Okay, dia dapat tu Agak ada masalah tak untuk free body diagram ni? InsyaAllah tak. Boleh tengok balik yang latihan yang kita buat sebelum ni dalam chapter 4 tu Ada dulu kita buat yang pasal lukis setiap body apa semua tu So tengok semula yang tu lah Okay, cuma yang tengok satu lagi yang berkenaan dengan 4.1 ni, dia boleh tanya awak adalah berkenaan dengan static and kinetic friction. Okay, static and kinetic friction. Okay. Okay, maksudnya apa dia? Yang bercakap tentang Fs dan juga Fk. Daripada sini sebenarnya general formula dia adalah F equal to mu n. Ini yang kita nak cari tu. Okay, maksudnya kena tahulah dia punya coefficient dia berapa dia punya N ni lebih kepada normal force Macam mana kita boleh dapat tu? Contohnya pada free body yang tadilah kita ambil satu body this one. Okay, bila kita ada friction ke belakang, ada normal ke atas, ada weight ke bawah. So dia punya formula ni akan jadi F equal to mu N, dan N ni dia akan sama dengan W sebab datang daripada Fy equal to 0, N minus W equal to 0, M equal to W. Dan substitute kat sana kita akan dapat F equal to mu W ataupun F equal to mu mg. Yang ni kita akan guna cari apa tu nilai-nilai dia Okay, cuma kadang-kadang yang bahaya dia adalah pada bahagian N ni. Kalau katakan dia inclined plane, dia punya N dia dah berbeza dah. Kalau inclined plane, N dia akan dapat kat sini. Kalau untuk inclined plane dia akan dapat Fy dia sama dengan 0. So akan dapat N minus W cos theta equal to 0, N equal to W cos theta. Ni kalau untuk inclined plane. Kalau situasi inilah. Okay. So kena jaga soalan-soalan macam ni. Okay. Boleh dapat tu untuk chapter 4. Okay. So dia ada satu formula ni lah. Kalau exam pun dia akan bagi. Yang ni saja list dia formula Cuma kita nak kena pandai guna coefficient. Nak kena cari N tu macam mana. Okay. Dan dia akan tengok balik lah kepada free body diagram Okay, cuma kita takut nanti dia bagi macam banyak dia punya free body diagram. Ada satu objek, dua objek, ada strain. Okay, so itu pun kena hati-hati. Refer balik nota yang lepas yang ada senarai semua apa tu gambar-gambar untuk yang force yang free body diagram. Okay, so boleh dapat untuk yang 4.1. Right, ini okey lah kalau keluar untuk yang static friction kita boleh jawab Tapi kalau ikutkan sebenarnya basic untuk forces ni macam mana kita jawab tu dia lebih kepada F equal to MA lah. Tapi ni sebenarnya dia akan pergi kepada chapter 4.2. Okay, sebab apa saya kata Okay, untuk yang 4.2 ni dia akan pergi kepada 3 law lah yang kita akan belajar sebenarnya Dia ada first law of first law of Newton's law. Dia ada yang second law, okay, Newton's second law, dan dia ada yang berkenaan dengan apa tu? Third Newton's law Maksudnya yang first law ni dia pergi pada konsep yang inertia tu di mana dia punya net force dia equal to 0. Kalau dia moving pun dia akan moving dengan constant velocity ataupun dia dalam keadaan rest. Okay, itu konsep dia. Okay, untuk yang second law ni dia lebih kepada motion law.
Okay, masuk motion law ni yang kita pakai net force equal to MA. Ataupun dia punya force dia F equal to MA sahaja. Okay, so kalau katakan dia cari force saja, tak ada masalah. Tapi kalau dia melibatkan more than 2 force ke, tu akan pergi pada net force equal to MA. So kena kajilah apa net force yang terlibat. So macam mana dia punya acceleration dia. Contoh macam gambar kat atas ni lah. Okay, so A dia ke bawah. So kita ada dua force lah, friction dengan W sin theta. Okay, so dia punya net force dia adalah negatif F plus dengan word W sin theta. Okay, baru ganti dalam dia punya net force. Tu contohnya boleh carilah A tu nanti Okay. Agak-agak ni kena jaga-jaga sebab soalan yang macam ni dia boleh jadi panjang ataupun dia boleh jadi ambil masa yang lama. Itu satu. Okay, kemudian kalau untuk yang third Newton's law ni dia pergi kepada yang konsep acceleration Okay, ini kalau ingat lagi acceleration di mana dia punya force tu adalah FAB sama dengan negatif FBA. Biasanya soalan yang macam ni dia akan lebih bagi macam ada dua blok lah, A dengan B. So dia cari berapa force kat sini kalau ada dia punya acceleration dia. Okay, so maksudnya yang kita kena highlight dekat sini apa yang penting kat situ. Okay, dekat area sini contohlah dia bagi satu external force, tapi dekat area sini akan ada satu lagi force. Maksudnya dia akan ada satu force yang push from B to A and at the same time pun ada force daripada A to B. Maksudnya bila kita speedkan antara A dengan B, okay, untuk objek A dia akan ada external force dan dia akan ada FBA. Untuk yang objek B sahaja dia akan ada FAB. Okay, so bila kita nak buat calculation daripada segi formula dia akan dapat net force equal to MA. So dia akan dapat nanti kat sini F tolak FBA sama dengan MA times dengan acceleration. Ni untuk yang disuan lah. Okay, tapi kalau yang di bawah ni pula dia akan dapat okay, dia punya net force sama juga MA. So kita akan dapat FAB sama dengan MBA. Boleh So boleh terkira sepatutnya nilai FBA dengan FAB ni adalah sama magnitude dia. Okay, boleh dapat tak soalan-soalan macam ni? Dia punya konsep macam ni. Boleh. Boleh kan? So hati-hati tengok balik saya sebab saya macam nak remind je apa yang penting-penting dulu ni Okay, so ni dalam chapter 4. Chapter 4 ni dia macam konsep kita belajar this one, tapi bila soalan tu dia akan relate balik dengan macam-macam force yang terlibat. Tapi insyaAllah lah untuk level kita dia tak akan pergi sampai jauh lah Dia akan sampai situ je Maksudnya dia macam satu level je. Kalau dia bagi pun simple macam ni lah okay, force macam ni je. Terus dapat jawapan. Dia akan bagi macam force ni berapa, mass berapa, A berapa, ke berapa dia punya FBA dia. Berapa force yang terlibat tu Okay. Itu contoh dia boleh tak chapter 4? Ada tak nak tanya apa-apa chapter 4 dulu? Ada tak nak tanya apa-apa lagi? Tak ada. Tak ada Maksudnya boleh clear lah chapter 4 Yeah. Okay, harap boleh tu Boleh target lagi tinggi depan ni final ni insyaAllah ni. Saya dah tunjuk ke markah PB kat awak semua Dah, Dah kan? tapi tak lengkap lagi tak silap. Yang full belum. Macam mana? Macam mana? Tak lengkap Tak lengkap lagi. Terus kita tunjuk yang UPS je. UPS je lepas ni kita tunjuk lepas ni. Okay Tadi kan dah tunjuk pun belum lagi. Tak apa, kita pergi pada chapter 6 dulu. Sekejap Okay, so kita tengok pada chapter 6 dulu. Chapter 6 pun tak banyak sebenarnya. Semua tak banyak rasa ni. Okay. Berapa saya kata tak banyak untuk chapter 6 ni, kalau kita tengok kepada tajuk dia circular motion. Okay, kalau dia punya main topik dia pergi kepada centripetal force. Tapi kalau kita kan dia akan dua satu topik dia ada 6.1 dengan 6.2. Okay. So kalau untuk 6.1 ni dia ada pertama tu describe uniform circular motion. Tapi untuk yang 6.1b tu dia ada berkenaan dengan convert unit. Maksudnya dia convert unit daripada degree pergi kepada macam radian, daripada radian pergi pada revolution, daripada revolution pergi kepada rotation. So ini kena ingat betul So konsep dia awak ingat macam ni je Kalau 360 degree ni sama dengan 2 pi radian sama dengan apa satu lagi? Sama dengan
one Evolution. Revolution. ataupun rotation. one rotation. Ini ingat betul cara nak tukar Okey. Sebab apa kita akan belajar nanti dalam chapter 6 ni kita akan jumpa macam theta jumpa omega. Biasanya kalau theta ni unit dia adalah radian. Tapi kalau omega tu unit dia adalah radian per second. Okey. So ini base kepada inilah. Mungkin soalan pertama kalau dia nak tanya awak paling simple pun, okey, convert unit daripada contohnya convert daripada 5 revolution pergi kepada radian. Yang tu boleh gelak lah kot dia dapat markah bonus tu. Okey. Bukan siap main-main kena maksudnya boleh jawab tu pastinya. Aduh. Okey, kemudian kalau pergi kepada 6.2 pula, okey 6.2 ni dia akan pergi kepada centripetal force. Okey. So untuk centripetal force ni dia ada dua Satu kita akan tengok kepada centripetal acceleration dulu Lepas tu baru dia akan pergi kepada centripetal force. Okey, so untuk problem dia mudah saja sebab kita akan kaji penggunaan dengan horizontal saja Maksudnya solve problem related to the centripetal force for uniform circular motion for horizontal circular motion. Macam mana yang pernah kita buat kelas sebelum ni yang saya tunjuk kalau kata tali macam mana kalau ingat lagi so boleh tengok video semula kot. Okey, cuma untuk yang centripetal force ni di bawah 6.2 ni ada dua formula. Satu AC equal to V square over R dan satu lagi adalah FC equal to MAC. Okay, so kalau untuk AC ni dia panggil sebagai centripetal acceleration. Cuma kadang-kadang formula ni dia boleh jadi R omega square ataupun dia boleh jadi V omega. Okay, datang daripada mana ni? Datang daripada kaitan dia dengan V equal to R omega. Dia ganti di sini. Dan dia gantikan dalam ni dia dapatlah R omega square. Okay, lepas tu kalau dia ganti pula dalam yang R pula dia dapat V omega. Itu so boleh pakai mana-mana saja. So maksudnya omega ni dalam unit radian per second. Okay, cuma untuk FC pula kalau berkenaan dengan centripetal force. Okay, kalau soalan tanya centripetal force so terus direct kepada FC equal to MAC. Ini akan pergi kepada FC equal to MV square over R. Ini pun sama juga sebab dia boleh gantikan dengan MR omega square ataupun NV omega. Tengoklah soalan ni macam mana. Dan nak highlight satu lagi omega ni pun dia ada kaitan dengan period jugalah Di mana formula untuk period tu dia akan jadi T sama dengan 2 pi over omega. Ini awak boleh ingat sebenarnya ataupun omega sama dengan 2 pi F pun boleh juga pakai. Okay, itu kalau dia relate dengan frekuensi. Okay. Okey, kalau berkenaan dengan kes yang kita kaji okey. Dia ada dua saya bagi sebelum ni ada tiga lah kan. Satu yang kereta yang pada curve, lepas tu satu lagi yang yang string dengan ball tu yang dia secara horizontal dia pusing. Satu lagi tu kalau katakan dia melibatkan aeroplane lah. Okey, so sebenarnya konsep dia lebih kurang sama So saya pergi satu je dulu Kalau katakan melibatkan kereta pada satu curve, okey, ni nak remind balik Okey, apa pun kena ingat dia punya center tu berada di sini. So AC tu akan towards to the center. Okay. Selain daripada AC ni, apa yang akan ada pada disk tu, dia akan ada satu normal force ke atas, dia akan ada weight ke bawah. Okay, tapi ini dia ada kaitan dengan AC sebab dia bukan pada satu pasti yang sama. Okay, maksudnya pasti sama yang inilah. AC berada pada X tapi N tu berada Y dan W pun berada pada Y. So dia ada kaitan dengan AC. Saya boleh kira lah. So apa yang kita nak kaitkan force pada kereta ni, dia akan kaitkan dengan frictional force. Okay, yang ni kena tengok balik tu yang akan dapat nanti net force equal to MAC. Ni yang kita akan dapat frictional force equal to MAC. Okay, ataupun ini boleh jadi frictional sama dengan MV square over R. Okay, kalau soalan tanya frictional force sampai situ je lah. Tapi kalau soalan tu tanya the coefficient of frictional force maybe static or kinetic, dia akan kembangkan lagi F sama dengan mu N. So kita akan dapat nanti mu N equal to MV square over R. Kita gantikan dalam ni balik So bila gantikan N ni pula baru kita akan ambil pada Y component. So bila Y component equal to 0, N equal to W. Dia akan jadi macam tu So kita akan dapat nanti mu W equal to MV square over R dan W sama dengan mg equal to mv square over r. Kita boleh cancel dia punya m dia. Apa kita akan dapat nanti? Sini kita akan dapat nanti mu sama dengan v square over r. So kita boleh cari apa kita nak. Contohnya nak cari v. V sama dengan set r omega contohnya.
R omega G. Sorry, R omega pula dah. R apa tu? Mu G. Betul tak? Nah, ni tertinggal ni G sebelah sini. Ni sama dengan mu G. Yang pula, sorry sini. Sama dengan mu G. Okay. So, V sama dengan set R mu G. Boleh dapat formula macam ni Ataupun cari koefisien dia. Kalau cari koefisien lagi lah mudah kan. Cari koefisien pula. Mu sama dengan V square over RG. So, dapat koefisien. Okay, tu kalau we discuss about the car lah on the curve track lah. Okay, tapi kalau dikatakan melibatkan string, melibatkan string ni lagi direct soalan dia biasanya kalau melibatkan string tu macam ni je string. Dia akan rotate secara circular motion. So, dekat sini dia akan ada tension dengan weight ke bawah. And then AC tu akan towards to the center. So, force yang terlibat untuk horizontal pendulum ni, okay, dia cuma akan dapat formula yang sama. Tak kisahlah kat mana-mana dia berada pun, formula dia adalah sama, iaitu net force equal to MAC. Kita akan dapat nanti T sama dengan MAC ataupun T sama dengan mv square over r saja. So, ini direct formula dia. Okay, ingat lagi tak formula macam ni? Ingat. Ingat. Okay. So kalau ikutkan macam itulah cerita 4 dengan 6. Maksudnya 4 dengan 6 ni kalau kita banyakkan praktis, banyakkan tengok jenis-jenis soalan, okay, maybe dalam final exam kita akan jumpa soalan yang lebih kurang sama je. Okay. Okay, so tu untuk chapter 4 dengan chapter 6 dulu. Kita tinggal 7 dengan 8 je lagi untuk hari Jumaat nanti. Okay, ada apa soalan dulu tak untuk chapter 4 dengan chapter 6? Ada apa-apa tak nak tanya? Tak ada. Tak ada. Kira okey lah So apa, nanti awak kena ni balik lah, tengok macam apa tu orang kata soalan-soalan tu kan. Soalan-soalan yang lepas tu jadi kita boleh tengok highlight lah apa yang penting soalan-soalan lepas pula, soalan-soalan yang saya bagi tu okey. Sekejap saya cari dia punya grade awak. Kena tengok grade kan. Ada dalam sini sekejap. Sekejap je. Okey. So nak tengok markah Nak. Nah, semangat tu. Sekejap Sistem ni. Sekejap saya tengah setup sekejap Tiba pula saya terkeluar Sekejap. Jadi
Saya cari dia punya file tu sebab kalau saya lupa ke tak, saya boleh buka file awal ni lambat sikit buka file. Sekejap je. Ni yang markah saya nak bagi ni dia kira sekali dengan markah PB Okey. Okey. So, ni markah untuk kelas kita di 1T8 Okey, dia daripada sini markah ni TOV ni kita ambil daripada awak punya SPM dululah. Lepas tu kita selaraskan dengan grade bahagian grade matrik. So ni grade awak. Yang kita target ETR ETR tu kita naikkan dalam 2 anak tangga lah. Kebanyakan naik 2 grade. So that's why untuk ETR ni maksudnya sasaran unit dia kalau katakan macam Ajwah Ajwah kita sasarkan dapat A lah So tu cabaran sebenarnya dapat A. Okey, kemudian kalau macam ni Aris dapat B+, kalau tengok kan banyakkan semua dapat A dengan B+, paling rendah pun B lah So ni sasaran. Kalau refer balik kepada sasaran ni, kalau tengok kepada ETR kita di 1T8 ni. Okey, ni dia punya mean dia maksud dia. Mean ni maksudnya yang kita nak compare antara apa ni? Keseluruhan lah, campur-campur semua berapa kita dapat Okey, kalau kita tengok dekat situ, ini dia tak boleh share kepada semua saya tunjuk kat sini je lah Okey. So kita tengok dekat sini Okey, kelas di 1T8 ni sasaran dia adalah 3.37 lah. So 4 orang akan dapat A, 2 orang dapat A minus, B plus dapat 5 lah. Ni berdasarkan kita tengok kepada awak punya result SPM dulu dan kita berdasarkan awak boleh naik 1 atau 2 grade lah. Okey. Okey, tapi apa yang bila katakan daripada yang hari tu, bila kata kita dah buat markah PB dengan UPS, okey. Yang ni adalah PB awak. Yang ni PB dah campur semua PB ni Okey, yang ni yang UPS. Okey. So ni PB Boleh dapat tak PB semua ni? Ni dah campur semua. Dia ada dalam satu ni Okey, masa ni PB. Bila campur dua kat sini ni, okey ni awak punya markah dua-dua lah. Markah PB dengan markah UPS, okey ni markah dia sekarang. Okay. Nampak so, saya hidekan benda-benda yang tak ada. Tak perlu. Okay ni maksudnya ni markah kedudukan awak sekarang ni. Maksudnya kalau ikutkan grade sekarang dah ada. Grade sekarang ni ada yang C, D+, okay, ada yang C minus, okay. Okay, apa yang perlu buat dekat sini ni untuk final exam. Yang ni adalah grade untuk PSPM. Okay, kalau ikutkan PSPM kita adalah 40%. Betul Okay, kalau katakan kita sasarkan awak dapat 20%, maksudnya betul 15. Ataupun itu yang kita buat PSPM tu awak boleh kira sebenarnya Katakan awak betul 15. Okay, so 15 per 30 darab dengan 40. So dapat 20%. So daripada situ sebenarnya awak dah dapat grade kat sini dah, B+. Okay. So kalau berkata paling minimum kita target 20%. Okay, semua kita target 20% Okay, so ni dia punya orang kata result yang kita akan dapat lah. Okay, tapi kalau awak dapat lagi tinggi untuk yang markah dekat apa ni? Yang dekat area sini lagi tinggi, okay, dekat untuk yang PSPN tu lebih daripada 20%, maksudnya awak akan dapat pun lagi tinggi lah. Okay, boleh ni tak? Boleh faham tak sebenarnya? Apa saya masukkan tu? Dapat tak? Boleh. Sir, Sir, Betul?
Boleh tak share markah berapa-berapa nak dapat macam rate markah tu A minus berapa, A berapa. Nak dapat A minus apa semua grade tu. Markah dia, range markah dia macam mana? Okey, jap. Okey, ni dia punya range markah dia. Ni dia punya grade dia. Okay. Kalau katakan kita dapat A, dia punya range dia 80 ke 100 Tapi kalau katakan antara 0 sampai 49 ni, dia masih lagi gagal Maksudnya kalau grade kita C minus tu, kita masih lagi gagal. Okay. So 50 barulah dapat C, tu baru lulus. So kalau nak dapat A 80 ke atas, nak dapat A minus 75 ke 79, dapat B plus 70 ke 74. Dia dapat? Ni kita boleh, ni lah boleh snack contoh grade kat sini. Okey, katakanlah boleh dapat tak ini? Grade ni? Boleh. Boleh. Okey, kata kalau contoh tadi okey, kita ambil ni jadi ni. Ni nak main macam nak main ni sikit lah kira-kiraan sikit ni. Sekejap. Ni dah semua kelas dah ni. Ni dia main data ni sebenarnya je Okey. Katakanlah sekarang ni, contoh macam siapa ni? Ajwah kan? Kita ambil nombor 1 je lah. Boleh Okey, kalau katakan sekarang ni. Okey, kalau markah semasa awak sekarang ni adalah 54.6. Betul tak? Okey. Ada 54.6, kalau nak dapat A minimum dia 80 So maksudnya 80 tolak 54.6, maksudnya kita perlukan lagi 25.4%. Maksudnya kat sini ataupun 26% lah. Maksudnya final exam awak perlukan 26%. Maksudnya 26% ni berapa soalan kena betul sebenarnya? So kira lah 26 bagi 40 darab dengan 30. So maksudnya kena betul sekurangnya 19 soalan ataupun 20 soalan daripada 30. Boleh, kena target 20 soalan betul. Kan dapat A grade dia. Oh. Okay, kalau awak jawab tu daripada 30 soalan tu kena target betul 20. Biar betul. Okay. So kalau 20 betul, kita akan dapat nanti 26%. So awak akan ada dapat ni lah, akan dapatlah A ni. So memang itulah confident boleh dapat A tu. Siapa lagi nak tengok dia punya? Nak sir. Siapa dia? Jasmine. Sazmi kan? Okay, sekarang ni dia 52.8 betul tak? Ya. 52.8. So nak dapat A 80 tolak 52.8. So kita perlukan dalam 27.2. Okay, 27.2 Betul kan? 27.2 ni. So 27.2 bahagi dengan 40 pada 40% kan? Darab dengan 30 soalan. So awak kena betul 20 soalan daripada 21 soalan. Kena betul-betul. Memang betul 21 soalan. Salah 9 je. Boleh dapat 27.2%. Okay tak? Sazmi? Okay sir. Okay. Terkejut aku dengar terkejut kan? Yeah. Okay, ni bukan nak lemahkan semangat. Maksudnya bila awak ada hadiah dia punya markah PB tu, maksudnya untuk final ni kita dah boleh target lah berapa kita nak Tapi kalau setakat kita nak lulus saja, contoh anak situ siapa, kalau kata macam C plus tu awak nak lulus saja C, sikit je lah boleh target kan, tapi rugilah kan. Alang-alang kita buat tu, kita buat betul-betul biar dapat A dah. Okay. Yang penting kalau boleh capai sebelah sini lagi cantik. Okay, ataupun lepas ke sebelah sini. Boleh tak? Okay. Ada lagi? Siapa nak tanya? Nak cuba berapa dia kena betul ni final. Sebab nanti dia akan keluar dekat sini ni sasaran dia berapa. Okay. Ni kalau ikut kelakit ni Maka semua tinggi Ni tadi bagi kita dah ubah kan. Dia akan lagi sikit lah. Okay. Sebab saya dah ubah tu. Jadi dia tak sama lah Dia akan lari dia punya markah-markah tu. Okay. So kalau ke sini katakan semua dapat 20%. Maksudnya betul lah paling minimum betul 15/30 Okay. So ni grade yang kita dapat lah. Okay. So sasar ni kita akan dapat dalam 3.2. 3.2 ni masih lagi ranking 12 tu boleh ikutkan daripada semua kelas tu. So nak kena tinggi lagi lah. Boleh? Boleh. Ayat ni? InsyaAllah. Boleh insyaAllah. InsyaAllah Boleh. kan?
That's why sekarang ni kena banyakkan latihan tu maksudnya ini awak kira. Sekarang ni awak kira markah PB dengan markah UPS ni nanti awak boleh kira sendirilah berapa untuk dapatkan dia punya grade. Kita kongsi semualah. So kalau katakan antara kawan-kawan awak ni pun nak mula belajar sama-sama pun boleh sebenarnya digalakkan sangat nak berkongsi apa tu kaedah, soalan ke. Itu kaedah kita buat Sebab kalau ikutkan kalau kita macam face to face lagi mudah kita nak buat macam perbincangan apa semua, tapi bila online ni dia kena betul lah banyak apa tu insentif belajar That's why macam berkatakan dalam Google Classroom tu pun saya dah cuba letak macam-macam soalan supaya awak boleh buat latihan pelbagai. Dan kalau katakan nanti macam awak cuba buat macam contohlah terbuat soalan ni, terbuat oh tak boleh nak klik lambat lah. Dia jam pula ni sekejap Kadang dia lain pun dia jam kat lama-lama ni. Okay, contohlah awak terbuat yang ulang kaji kat sini kan. Ini ulang kaji ni yang macam apa ni kan. Terbuat satu soalan tu, tiba-tiba awak tak dapat jawab soalan ni. Okay, so jangan simpan tanya tahun depan. Tak jadi terus next soalan ni, awak hantar kat saya gambar. So saya akan selesaikan itu, saya akan bantu awak dapat jawapan. Boleh tak? Boleh. Boleh sir. Boleh kan? Tapi kena buatlah jangan hantar jawapan kosong, apa jawapan. Kena cuba dulu Tapi saya akan bagilah macam jawapan final saya akan bagi dulu untuk buat latihan. Nanti tak confident pula kan. Macam ni tak ada, nanti saya akan bagi jawapan final untuk je ni. Okay. Kadang-kadang tak ada jawapan final ni susah nak semak kan. Okay. So, ada lagi tak nak tengok markah? Ni markah semasa sekarang. Okay. Sebab hari tu kebanyakan yang macam masalah pada lab report nanti insyaAllah kalau kata masuk sem 2 nanti kita akan perbaiki baliklah lab report untuk semester 2 Sebab mungkin ada yang terlepas pandang itu kan. Walaupun kita dah buat kelas apa semua Jadi nak kena banyakkan praktis lagi lah. Okay. Tapi kalau katakan nak tanya personal lepas ni berkenaan dengan markah, tanya je. Okay? Boleh? Boleh sir. Okay. Ada apa-apa lagi tak nak tanya? Soalan? Ni markah awak sekarang Sir, kalau saya punya berapa persen sir? Nama. Suara tak Linear. cap. Linear. Apa dia? Oh, linear. Okay, sekarang dia ada 49 kan? Okay, so kira 80 tolak 49 dia perlukan lagi 31 untuk dapat A. Okay, 31 untuk dapat A. Okay, kalau katakan 31 ni awak akan kira 31 bahagi 40 darab dengan 30 soalan. Maksudnya dia kena awak kena betul sekurangnya 23 atau 24 soalan yang kena betul. Okay. Paling pun cantik 24 soalan lah kena betul per 30. Okay. Okay. So, maksudnya 6 soalan salah tu lah contoh 8. 6 soalan. Boleh Linia? Okay sir. Nampak macam banyak kan? Tapi sebab kita belum tengok soalan lagi kan? Mungkin soalan kadang-kadang tu bila kita buatlah banyak latihan, idea tu akan muncul pada soalan yang final nanti tu. Yang macam sama je, kita, macam kata ada idea lah untuk buat soalan final nanti. Disesuaikan dengan banyakkan latihan Okay, yang lain-lain? Boleh Boleh. Kalau nak tanya personal pun tanyalah lepas ni Okay, sebab dah pukul 11 dah, awak pun ada kelas lain kot. Okay, so kita jumpa lagi hari Jumaat nanti untuk revision yang chapter 7 dengan 8 Tapi kalau katakan macam yang praktis yang lain ni, tolong buatlah sebab ni latihan untuk awak ni. Kita ada dua set soalan online, lepas tu ada yang latihan betul lagi secara kertas. Dan nanti yang last ni saya akan keluarkan yang ni lah, PPSPN set 3 pula untuk latihan lagi. Okay, so kalau tak ada apa-apa kita jumpa lagi. Okay. Okay, kalau ada apa masalah tanya aja So, terima kasih. Assalamualaikum Thank you, sir. Thank you sir. Thank you sir. Okay, sama.